Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa man yudlil falam tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmin wa ahluha muslihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Islam sebagai agama yang rahmah menuntut agar umatnya memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Justru tajuk khutbah pada hari ini ialah penyakit dicegah, kesihatan disyukuri. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, pada hari ini ramai yang mengeluh dengan pelbagai penyakit yang dihadapi dan tahap kesihatan semakin menurun sehingga mengganggu pelaksanaan ibadat serta aktiviti seharian tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Kerana itu Islam menganjurkan agar umatnya menjalani kehidupan yang baik melalui pengamalan gaya hidup sihat, pengambilan makanan yang berkhasiat dan seimbang, serta penjagaan kesihatan diri dan persekitaran. Islam juga menganjurkan umatnya agar berikhtiar mencari rawatan apabila ditimpa penyakit. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan hadis daripada Jabir bin Abdullah rahimahullah bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ul da'i bara'a bi idznillah azza wa jal. Maksudnya, setiap penyakit itu ada penawarnya, maka apabila sesuatu ubat itu sesuai dengan penyakit, sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Nawawi rahimahullah, hadis ini mengandungi isyarat bahawa sunat bagi seseorang itu mencari ubat yang bersesuaian bagi penyakit yang ditimpanya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mutakhir ini seiring dengan kepesatan dunia, teknologi dan perubahan gaya hidup manusia, kita sering mendengar berita penularan pelbagai penyakit yang berjangkit. Ini sangat membimbangkan, apatah lagi sebahagiannya mendatangkan mudarat yang dahsyat sehingga membawa kepada kematian sekiranya tidak dicegah dari awal. Imam Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, man istabaha bi sab'i tamarah ajwah lam yadurruhu fa idza yawtumun wala syahrun. Maksudnya, siapa yang memakan 7 biji tamar ajwah pada waktu pagi, nescaya dengan demikian dia tidak akan dimudaratkan pada hari itu dengan racun dan sihir. Hadis tersebut mengandungi pelbagai prinsip penting dalam mencegah penyakit yang kita kenali pada hari ini sebagai imunisasi. Ia merupakan satu proses memberi vaksin kepada bayi bertujuan untuk mencegah penyakit khususnya penyakit berjangkit. Program imunisasi kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1950 dan diberi secara percuma kepada kanak-kanak warga negara di seluruh klinik kerajaan. Oleh itu adalah penting untuk kanak-kanak kita diberi imunisasi sebagai langkah pencegahan kerana sistem imun dan ketahanan diri mereka masih belum berkembang sepenuhnya dengan melawan penyakit. Sehingga kini imunisasi kanak-kanak di bawah program imunisasi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bertujuan mencegah 12 penyakit antara adalah penyakit batuk kering, hepatitis B, difteria, batuk kokol, influenza B, campak, beguk dan rubella. Hadirin muslimin yang dimuliakan,
imunisasi boleh diberi secara suntikan melalui otot atau bawah otot, melalui mulut. Pemberian vaksin membantu menguatkan sistem imun mereka dan merangsang sel pertahanan. Seterusnya, melindungi mereka daripada kemungkinan berlakunya komplikasi yang mengancam nyawa. Maka adalah sangat disyorkan agar kanak-kanak diberi imunisasi mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, mencegah sebagaimana lebih baik daripada merawat. Apabila penyakit itu dicegah, kehidupan manusia yang menjadi lebih baik dan sempurna. Pada itu, mimbar juga mengingatkan pada jemaah sekalian untuk menghindari juga penyakit-penyakit hati yang merosakkan iman seperti riak, dengki, sombong dan sebagainya. Semoga kita dapat membantu pribadi unggul sebagai mukmin yang sebenar. Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah, yang pertama, kita adalah sebagai umat Islam bertanggungjawab menjaga kesihatan sebagai tanda syukur terhadap amanah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang kedua, Islam menganjurkan umatnya agar berikhtiar mencari ubat dan penawar ketika ditimpa penyakit. Yang ketiga, kita hendaklah mengambil imunisasi untuk mencegah penyakit daripada menimpa diri dan menular dalam kalangan masyarakat. Marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idna nada rabbuhu anni massaniyal dhurru wal anta arhamar rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhirrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa zikran lil abidin. Maksudnya, dan yakni sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhan dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan engkau sahaja yang lebih mengasihani daripada segalanya yang mengasihani. Maka kami perkenalkan doa permohonan, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya keluarga dengan seganda lagi ramainya, sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami, supaya bersabar dan mendapat balasan baik. Barakallahu fi wa lakum bi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu as-sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal nas ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan diri dalam melaksanakan tugas dan amanah yang Allah telah bertanggungjawab kepada kita. Jauhilah sikap riak, takabur, sombong, bongkak dan sebagainya, kerana ia bakal menghapuskan pahala ibadah dan kebajikan yang kita telah lakukan. Sidang Jumaat yang dikasihi lagi dimulakan. Bersempena hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kerana Allah dan para malaikatnya pun sentiasa bersalawat ke atas baginda SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud,
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Waradallahumma anni khulafa'ir rasyidin muhdiyyin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qurabati ajma'in wa anit tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana waj'alna minar rasyidin. Allahumma ahsin aqibatna fi umuri kulliha wa ajirna min khiryil dunya wa adzabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma idzal islam wal muslimin wa idzil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakas mu'minin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma fadhil min auni wal hidayati wat taufiq والصحة والسلامة منك يا كريم. مولانا واثق بالله سلطان ميزان بين الآبدين ابن المرحوم سلطان محمود مكتفي بالبشر وأنزل رحمة عليه وعلى سلطان نور الظهيرة سلطان ترنغانو دار الإيمان واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي عهدي تنقو محمد إسماعيل ابن واثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل من عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه له نعمته يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.